ada beberapa bahagian. Ada i'rab yang secara zahir, ada i'rab yang secara takdir. Kalau i'rab secara zahir, kita tahu tanda-tanda dia di hujung-hujung kataan. Sama ada berubah dengan baris atas, baris bawah ataupun baris hadapan. Itu perubahan yang kita boleh nampak pada setiap kalimah tu. Itu perubahan zahir. Kalau perubahan takdir, kita tak nampak. Dia cuma ditakdirkan je berubah. Dia berubah tapi berubah secara takdir. Itu dipanggil bahagian i'rab. Jadi i'rab ada dua jenis. I'rab ada dua jenis. Pertama, i'rab yang sejenis zahir. Zahir yang kita bincang hari itu zahir. Zahir macam mana? Zahir. Ustaz duduk belah ni, Ustaz kekok sikit. Ya, zahir. Kemudian yang kedua ialah takdir. Zahir bermaksud perubahan dia kita boleh nampak di hujung dia. Macam perkataan Amrun, kita boleh perkataan lain ya. Amrun ada baris. Perkataan Amrin. Jadi perubahan kita nampak. Amron. Jadi perubahan dia kita nampak. Perubahan dia. Kalau perubahan secara takdir, macam yang selalu kita sebutlah, Musa tak ada baris. Musa juga tak ada baris. Musa. Kenapa kena tulis sampai 3 ni? Karena ini ketika rafa', ketika nasab, ketika khafat, tapi tak ada baris. Ini secara takdir. Apa nak habis dah? Okey. Boleh faham i'rab ada dua jenis. Selesai. Kemudian dalam tanda-tanda i'rab itu, tanda-tanda i'rab yang kita dah belajar ada 4 jenis. Tanda-tanda i'rab ada 4 jenis. Terdiri daripada yang ni dah siap dah. Ada 4 jenis tanda-tanda i'rab, iaitulah rafa', nasab, khafat dan jazam. Ini dipanggil tanda-tanda i'rab. Tanda i'rab dengan baris rafa', dengan baris nasab, baris khafat dan baris jazam. Jadi perubahan kalimah ni berdasarkan ini. Sama ada perubahan dengan rafa', iaitu dengan tanda-tanda yang berkaitan dengan rafa', iaitu dhammah ataupun waw dengan huruf waw, ataupun dengan huruf alif, ataupun dengan huruf nun. Di perubahan kalimah ni mengikut rafa', sama ada berubah dengan waw, ini untuk isim mufrad. Untuk isim mufrad, ja'a Zaidun untuk isim mufrad. Waw menjadi tanda bagi rafa' untuk isim mufrad. Ni. Waw pula dhammah jadi tanda untuk isim mufrad. Zaidun isim mufrad, telah datang oleh seorang Zaid. Jadi di sini kena guna baris dhammah sebab dia kedudukan isim mufrad. Lagi pula Zaidun ini adalah dia sebagai fa'il. Fa'il
dia punya ketetapan dia adalah rafa'. Fa'il mesti baca dengan baris rafa'. saja. Yang Ah. ketiga ada mauquf sahabat. Fa'il mesti baca dengan rafa'. Rafa' di sini rafa' dengan dhammah sebab dia isim mufrad. Sahabat. Dan yang keempat mabtu' maknanya tabi'i. Itu kedudukan dia. Bisa ulang balik. Zaidun ni isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad kalau dia duduk di tempat fa'il. Fa'il hukum dia ialah baca dengan rafa'. Rafa' di sini dengan baris dhammah. Selesai. Ja'a Zaidun maknanya telah datang oleh Zaid. Selesai. Okey. Waw lah. Waw yang kita bincang itu iaitu pada isim 5. Itulah ja'a abuka. Telah datang oleh bapa engkau. Ini. Waw ni sebagai tanda rafa'. Waw sebagai tanda rafa'. Sebab apa waw tanda rafa'? Sebab ni isim 5. Isim 5 ketika rafa' dengan waw. Ni tanda dia. Ja'a abuka telah datang oleh bapa engkau. Dia duduk di tempat rafa'. Sebab jadi fa'il. Fa'il hukum dia apa? Fa'il hukum dia rafa'. Fa'il hukum dia rafa'. Rafa' di sini dia kena rafa' dengan waw sebab dia isim 5. Ingat tu. Sebab dia isim 5. Rafa' dengan waw. Ja'a abuka telah datang oleh bapa engkau. Alif pula alif. Alif ni ialah pada isim tasniah. Kena ingat tu, isim tasniah. Ambil contoh yang sama senang. Ja'a Zaida. Ja'a Zaida. Zaidani. Ja'a Zaidani. Jangan baca Za'a Zaidanu, salah. Jadi tanda dia ialah, kita tengok tanda rafa' dia. Tanda rafa' bagi isim tasniah adalah alif. Tu. Jadi tak ada masalah di hujung nak baca. Hujung di sini adalah alif, bukan nun. Macam ni tak apalah, hujung dia dal. Yang ni hujung dia ba. Yang ni hujung dia dal. Dia kira yang hujung. Memanglah huruf nun hujung, huruf kaf hujung, tapi hujung yang pada dasarnya adalah ba. Hujung pada dasarnya adalah dal. Jadi hujungnya, selepas hujung tu, itulah tanda rafa'. Ja'a Zaidani telah datang oleh dua orang yang bernama Zaid. Jadi Zaidani adalah fa'il. Fa'il mesti baca dengan rafa'. Rafa' di sini adalah tanda dia alif. Sebab Zaidani isim tasniah. Isim tasniah ketika rafa' dengan alif. Ini tentu nak kena ingatlah, nak kena ingat. Ini nama dia isim. Ini nama dia isim dia ingat nama ni. Tarik sikit. Ini nama dia isim mufrad. Ini nama dia isim lima. Ini nama dia isim tasniah. Nak kena ingat tu. Isim mufrad ketika rafa' dengan dhammah. Isim 5 ketika rafa' dengan waw. Isim tasniah ketika rafa' dengan alif. Semua ni duduk di tempat rafa'. Sebab dia fa'il. Fa'il hukum dia adalah rafa'. Fa'il hukum dia ialah bacaan rafa'. Fa'il mesti rafa'. Rafa'. Tengoklah tanda-tanda rafa' yang kita pilih tu. Dhammah ke waw ke alif ke nun. Kemudian contoh yang berikutnya adalah tanda rafa' itu nun. Ni sambungan kita ni. Nun menjadi tanda bagi rafa' pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang berhubung dengan domain tasniah, berhubung dengan domain jamak dan berhubung dengan domain jamak muannas mukhatabah. Fi'il mudhari' yang berhubung
dengan dhamir tasniah seperti mana? Tasnya. Seperti mana? Dhamir Ya. jamak. Ya, dhamir tasniah di contohnya yang surani. Yang surani. Jadi di sini tanda rafa' dia adalah huruf Nun. nun. Tanda rafa' dia adalah huruf nun. Sebab nun sekarang kita bincang nun kan. Tanda rafa' dia adalah nun. Nun ni sebagai tanda bagi rafa'. Sebab dia duduk pada fi'il mudhari' yang berhubung dengan dhamir tasniah. Mana dhamir tasniah? Dhamir tasnya. Alif. Alif ni dapat dhamir tasniah. Alif. Alif ni namanya dhamir Tasniah. tasniah. Dhamir tasniah. Dhamir tasniah. Apa maksud dhamir tasniah? Dhamir tasniah maksudnya memberi maksud dua kan. Memberi maksud dua. Dhamir tasniah mana ganti nama untuk dua. Yang surah ni asalnya nasara. Nasara mana tolong. Yang suruh sedang tolong. Yang surah ni sedang tolong dua orang sedang tolong oleh dua orang Lelaki. Dapat mana? Sedang tolong oleh dua orang lelaki. Sebab ada dhamir tasniah itu alif. Sedang tolong oleh dua orang lelaki. Ini adalah fi'il mudhari' yang berhubung dengan nun. Yang berhubung dengan alif tasniah. Dan nun ini sebagai tanda rafa'. Nun sebagai tanda rafa'. Belakok. Kena ingatlah ini adalah fi'il mudhari'. Kalau nak tak nama fi'il mudhari', nampak lagi. Fi'il mudhari' yang berhubung dengan alif Tasniah. alif tasniah. Ini dia punya ta'rif ya. Ini adalah fi'il mudhari' yang berhubung dengan alif tasniah. Kena adjust ke kamera Ustaz, tak nampak. Yang bawah tu. Buat sikit. Nanti Ustaz naikkan balik. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, baik, sama. Yang penting nampak whiteboard. Ustaz tak nampak pun tak apa. Okey. Ini adalah fi'il mudhari' yang berhubung dengan alif tasniah. Ini alif tasniah. Tu dhamir tasniah. Mana alif tasniah? Ini perbahasan dia adalah nun. Nun sebagai tanda bagi rafa' sebab dia duduk pada fi'il mudhari' yang berhubung dengan alif tasniah. Jadi yang surah ni bermaksud sedang tolong oleh dua orang lelaki. Lelaki mana tu? Tak tahu mana-mana yang kita masukkan lah. Tapi dua orang lelaki. Sebab dia dhamir tasniah. Jadi lengkaplah perbahasan kita tentang tanda rafa'. Sama ada rafa' dengan dhammah, rafa' dengan waw, rafa' dengan alif, rafa' dengan nun. Okey, selesai. Ini baru fi'il mudhari' yang berhubung dengan dhamir tasniah. Tak padang ini sebab ruang tak cukup. Ustaz nak tulis dhamir lain pula. Fi'il mudhari' yang berhubung dengan dhamir jamak. Nun juga menjadi tanda bagi rafa' pada fi'il mudhari' yang berhubung dengan dhamir jamak. Contohnya macam yang suruna, kata yang sama. Tapi cuma ubah tanda dan juga mana dia? Yang suruna. Tak ada makna apa ni? Yang suruna. Yang suruh dah. Cuba yang tadi yang surah ni sedang tolong dua orang lelaki. Yang ni yang suruna
Ramai lelaki. Okey, cuba bagi makna dia. Sedang. Ramai lelaki. Cuba bagi makna lengkap. Sedang. Sedang ditolong oleh ramai lelaki. Jangan sedang ditolong. Bagi makna lain tu. Sedang. Yang menolong. Sedang menolong. Sedang menolong. Siapa yang menolong tu? Ramai lelaki. Ramai lelaki. Oleh ramai lelaki. Mana mereka bertindak sebagai penolong lah, bukan mereka yang dikena tolong. Oh, menolong. Jadi yang suruh ni memberi maksud mereka, ada domain dalam tu memberi maksud kepada ramai yang bersikap sebagai penolong. Penolong. Begitu juga yang tadi ya. Yang dua orang tadi mereka tu bertindak sebagai penolong. Dua orang lelaki bertindak sebagai penolong, bukan mereka yang ditolong. Oh, Itu maksud fi'il mudhari' ya. Dua orang lelaki yang bersikap menolong. Ini beberapa lelaki yang bertindak sebagai penolong. penolong. Itu yang suruh nak kita terjemah. Sedang menolonglah oleh beberapa orang lelaki. Yang suruh nak mana sedang menolonglah oleh beberapa orang lelaki. Okey, perbahasan dia. Ini adalah fi'il mudhari' yang tanda rafa' dia adalah nun. Sama macam tadi. Dan dia berhubung dengan dhamir Jamak. Dhamir jamak. Waw ni sebagai dhamir jamak. Tadi kita bilang dhamir tasniah, ini dhamir jamak. Apa maksud dhamir jamak? Ganti nama ra. Ganti nama. Ramai yang bermaksud ramai. 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 Jadi ini adalah yang suruh nak adalah keseluruhan nama dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang berhubung dengan dhamir jamak. Dhamir jamak. Jadi keseluruhan dia adalah fi'il mudhari' yang berhubung dengan dhamir jamak. Ini dhamir jamak. Jadi tanda rafa' dia adalah nun. Okey. Jadi ada dua bentuk dah. Pertama, yang tadi dhamir tasniah, yang kedua dhamir jamak, dan yang ketiga iaitu dhamir jamak muannas mukhatabah. Dhamir jamak muannas mukhatabah. Bahasan dia sama juga. Tak faham tu. Bahasan dia sama, cuma ubah kalimah je. Kalimah daripada iaitu tansurina. 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 Daripada perkataan apa ni tansurina? Nasar. Nasara mana apa? Tolong. Mudhari' ni yang suruh sedang tolong. Bila ubah sampailah tansurina, termasuk kamu sekalian perempuan. Dalam dia ada masuk kamu sekalian perempuan sedang menolong. Mana sekumpulan perempuan sedang bertindak sebagai penolong, sebagai pemberi yang memberi pertolongan lah pada sesiapa yang nak bagilah. Sekumpulan perempuan sebab dia jamak muannas mukhatabah. Sini jamak muannas mukhatabah. Jadi kita kena terjemah sekalian perempuan yang sedang memberi pertolongan. Perempuan tu kita nampak satu kumpulan perempuan yang sedang memberi pertolongan kepada mangsa. Ramai-ramai bakal tolong seorang mangsa. Itu maksudnya tansurina. Perbahasannya sama iaitu tanda rafa' dia adalah nun. Tanda rafa' dia adalah nun. Tanda rafa' dia adalah nun dan dia berhubung dengan apa dia tadi? Dengan Dhamir muannas. Dhamir. Dhamir muannas. Dhamir jamak. Dhamir jamak muannas. Panjang sikit ya. Dhamir jamak muannas mukhatabah. Dhamir jamak muannas, Ustaz tulis ni kekok sikit. Bila muannas
Ia ini sebagai dhamir jamak muannas mukhatabah. Apa maksud dhamir jamak muannas mukhatabah? Maksudnya ialah dhamir jamak beri maksud ramai, muannas perempuan, mukhatabah maksudnya yang dihadap cakap, yang ada di situ, yang kita boleh nampak. Itu yang Ustaz kata tadi, sekumpulan perempuan sedang memberi pertolongan kepada mangsa, pada seorang mangsa. Mangsa seorang aja, tapi yang tolong ramai perempuan yang beri pertolongan. Itu maksudnya tansurina. Dhamir jamak muannas mukhatabah. Jadi lengkaplah 3 contoh yang Ustaz bagi tahu tadi untuk nun. Satu, fi'il mudhari' yang ada dhamir tasniah. Yang kedua, fi'il mudhari' yang ada waw jamak. Dan yang ketiga, fi'il mudhari' yang ada dhamir jamak muannas mukhatabah. Ketiga-tiga bentuk perkataan itu, tanda rafa' dia adalah nun. Tanda rafa' dia adalah Nun. selesai. Selesai bab rafa'. Ini tanda i'rab. Okey, habis. Habis. Tak padam ah? Padam. Tak tulis lain. Okey, tulis lain. Okey, secara ringkasnya selesai bab rafa'. Itulah tanda i'rab perubahan akhir kalimah dengan tanda-tanda yang Ustaz bagi tadi dalam bahagian rafa'. Kemudian masuklah perubahan dengan tanda nasab pula secara ringkas. Dengan nasab. Dan naik ke atas. Perubahan dengan cara nasab pula. Nasab dia ada berapa tanda? Ada 5 tanda. Ada 5 tanda untuk nasab. Perbahasannya sama aja, iaitulah kita tulis dulu. Nasab dia ada fathah. Dia ada bagi fathah, dia ada alif, dia ada kasrah, dia ada kasrah dan dia ada ya. Dia ada ya. Dia ada ya. Dia ada ya. Lagi satu apa dia? Hazaf nun. Hazaf nun. Kat kita ustaz ni dia tercicir ni. Kita ustaz dia tercicir mana satu lagi. Dia ada hazaf nun. Betul. Dia ada hazaf nun. Hazaf nun ni maksudnya buang nun. Buang nun. Ingat hazaf nun maksudnya ada buang nun. So ini tanda-tanda untuk nasab. 1, 2, 3, 4, 5. Ni. Hazaf nun maksud buang nun. Cara bahasannya sama. Iaitulah tanda nasab, perubahan di akhir kalimah dengan nasab. Iaitu tanda pertama fathah. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga pada fi'il mudhari' yang berhubung dengan berhubung dengan amin nasab, berhubung dengan amin nasab dan tak berhubung fi'il mudhari' yang tak bersambung. Apabila bersambung dengan Yang tidak bersambung tak? Bukan yang bersambung. Akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu. Oh, betul. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Pertama pada isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari' yang tak bersambung akhirnya sesuatu. Tak bersambung akhirnya sesuatu. Mari kita kaji. Jabatan yang pertama pada isim mufrad. Isim mufrad mesti kita cari contoh iaitu fathah. Contohnya macam ra'aitu. Bila ada ra'aitu, ini dah lengkap fi'il dan fa'. Di sini ada banyak fi'il dan fa'. Apa Ustaz? Kataan ra'aitu ni di sini ada perkataan fi'il dan fa'.
Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il dah ada kat sini. Ini fi'il, Ni fa'il. ini fa'il dah ada dah. Bila ada fi'il dan fa'il, tentu kena ada Maf'ul. maf'ul. Jadi ra'ai tu kena letaklah maf'ul dia. Maf'ul hukum dia mesti baca dengan Nasab. nasab. Yang ni kita nak bahas ni. Hukum dia baca dengan nasab. Nasab di sini mestilah baca dengan baris fathah sebab dia isim Mufrad. sebab dia isim mufrad. Zaidan isim mufrad. Seorang lelaki yang bernama Zaid. Dia sini dia jadi maf'ul. Maf'ul. Maf'ul mesti baca dengan nasab. Maf'ul mesti baca dengan nasab. Maka nasab sini baca dengan fathah. Sebab dia ketika nasab. Ketika nasab, nasab dengan fathah. Ra'aitu Zaidan. Apa maksud dia ra'aitu Zaidan? Telah Lihat. Melihat oleh aku akan akan Zaid. Zaid. Jangan lupa formula yang Ustaz bagi tahu. Kalau fi'il madi mana telah. Kalau fa'il mana Kalau fa'il mana Oleh. Boleh. Kalau maf'ul mana Akan. Cuba telah lihat oleh aku akan Zaid. Zaid. Ingat formula kalau fi'il madi telah. Telah. Ra'at lihat, telah lihat. Tu ni fa'il. Fa'il kena letak mana oleh. Boleh. Sebab dia pembuat perbuatan tu. Kalau lihat sini dia yang pelaku lihat tu sebab dia. Aku Zaidan ni maf'ul, mana yang kena perbuatan. Perbuatan lihat tu ialah terkena pada Zaid. Telah lihat oleh aku akan Zaid. Maf'ul. Okay, faham? Masih okey lagi ke? Ya, Ustaz. Okay. Tanya sikit Ustaz. Boleh. Yang alif tu kenapa ada alif Ustaz? Zaidan tu. Apa Okey. fungsi dia alif tu? Okay. Alif ni dia sebagai sekejap. Kita dengar jawapan Haji Abu Hassan tu. Haji Abu Hassan dah? Ada. Ustaz Tuan ada. Haji Abu Hassan, tolong Ustaz. Alif tu sebagai apa? Ataupun orang lain boleh tolong? Tak kerti saya. Kalau tak ada taruk, ada ubah mana Ustaz? Dia macam tak Tak lengkap. lengkap dia punya penulisan tu. Dia kena ada alif, sesuai dengan alif penanda Nanda apa? alif tu sebagai tanda fathah tanwin. alif tu sebagai penanda fathah Tanwin. Ustaz, kalau kita nak baca, nak sambung jadi Zaidanil Lati, macam lebih kurang macam itulah. Zaidan tak boleh baca, kalau tajwid lah, Zaidan Lati tak boleh, Zaidanil, makna tanda nak baca yang saya rasa Abdullah Cabir cakap tu. Nak klik sikit. Kalau alif, kalau tak ada tanwin depan, tak ada alif. perkataan Zaid yang tak ada alif, dia akan tanwin depan, Zaidun. Oh. Jadi ada alif tu dia kena baca Zaidan. Tu Ustaz kata kataan ni dia sebagai pelengkap kataan yang berbaris tanwin. Dia mesti kena ada alif. Kena ada alif. Untuk baris di atas kena ada alif. Jadi kalau tak ada alif jadi dun lah, Zaidun. Dia boleh baca Lain dun. bunyi kan? Tak betul lah. Dia boleh baca
Dia boleh baca untuk kataan tunggal belum diusik apa-apa, dia boleh baca Zaidun, boleh baca Zaidin. Tapi bila ada ra'aitu, dia automatik kena maf'ul kena baca Zaidan. Cuma soalan order ni tadi, kenapa alif tu? Alif ni sebagai menandakan baris yang sesuai dengan baris tanwin tu. Zaidan. Oh. Kalau tak ada alif, tak lengkap tulisan tu. Tak lengkap. Mak Badal ni. Kalau tajwid mak badal lah. Mak iwak. Dia tak boleh buang. Kalau dalam bab lain dia lain pula. Kalau ayat amrun, amru kan. Itu lain pula. Ini amrun Omar Sayyidina Omar kan. Kalau amru waw ni ialah nak membezakan antara Omar biasa dengan Omar sahabat Nabi. Dia ada waw ni maksudnya ini Omar biasa. Ini Omar sahabat Nabi. Itu perbahasan lain pula. Oh. Zaidan ni alif ni sebagai menandakan Zaidan ni baris tanwin ni dilengkapkan dengan alif. Itu bukan alif tasniah, tapi alif untuk melengkapkan tanwin. Terima kasih Ustaz. Okay, sama insya-Allah. Jadi ra'aitu Zaidan, telah lihat oleh aku akan Zaid. Jadi tanda dia ialah fathah. Sebab dia isim mufrad. Isim mufrad. Telah lihatlah oleh aku akan seorang yang bernama Zaid. Seorang yang bernama Zaid. Ataupun kita sebut itu ada dapat contoh kan. Telah lihat oleh aku akan Zaid. Okay, yang kedua fathah menjadi tanda bagi nasab pada jamak taksir. Ini yang pertama. Yang kedua, fathah menjadi tanda bagi nasab pada jamak taksir, iaitu kita guna contoh yang sama juga. Ra'aitu rijalan. Ra'aitu rijalan. Ra'aitu rijalan. Apa maksud ra'aitu? Lihatlah. Guna kaedah tadi. Kalau Ustaz nak bagi kan macam tu. Lelaki itu. Ra'aitu ini ra'a ni sebagai fi'il madhi. Tu ni adalah Fa'il. fa'il, sama dengan kaedah ya. Okey. Rijal ni jadi maf'ul. Maf'ul mesti baca dengan rafa', baca dengan nasab. Nasab sini nasab dengan Fathah. Sebab apa ni? Sebab jamak taksir. Jamak taksir. Tu dah baca bang lah. Dia jamak taksir. Kalau tadi isim mufrad tak apalah. Ini jamak taksir. Jamak taksir ketika nasab dengan fathah. Kenapa dia kena baca nasab? Sebab dia maf'ul. Maf'ul mana yang kena buat. Kalau ra'a ni perbuatan, ra'a ni fi'il madhi. Telah lihat oleh aku akan. Guna kaedah tadi. Telah oleh akan. Telah lihat oleh aku akan rijalah mana apa? Lelaki. Lelaki. Beberapa orang lelaki. Cuba terjemah ra'aitu rijalan. Telah dilihat beberapa lelaki. Telah melihat oleh aku akan beberapa orang lelaki. Itu dia, alhamdulillah. Itulah makna dia. Itu kalau terjemah telah lihat oleh aku akan beberapa orang lelaki itu lengkap dengan nahu surah ada kat situ. Kalau makna kefahaman, aku lihat beberapa lelaki. Aku lihat ramai lelaki, itu makna kefahaman. Tapi kalau makna secara nahu, telah lihat oleh aku akan beberapa orang lelaki. Itu yang orang tak mengaji nahu, dia akan kata apa oleh akan ia, pening lah.
Pasal dia tak ngaji kaedah. Sebab tu dia kata kitab Jawi ni dia kata banyak ia akan bahasa klasik betul lah. Memang dia akan sebut macam tu. Bahasa klasik, bahasa payah. Sebenarnya alim ulama yang terdahulu mereka mengarang kitab-kitab Jawi, mereka mengikut kaedah nahwu saraf. Kan? Mereka mengarang kitab-kitab Jawi, kitab Musalli, kitab Faridah, kitab Penawar bagi hati, kan? Kitab tu kitab Jawi kan, betul tak? Betul tak Ustaz kata kitab Jawi? Itu kitab Jawi, kitab Jawi. Tapi mereka karang bahasa-bahasa dia menggunakan bahasa nahwu dan saraf. Walaupun dalam bahasa Jawi, kan? Bermula, ditulis bermula. Bermula sabar itu ialah, pasal ada ayat macam tu? Ayat macam tu? Ya, ada Ustaz, ada. Kitab Jawi kan, bermula sabar itu ialah memiliki kan, kemudian itu menggunakan bahasa nahwu dan saraf. Seolah-olah macam dia terjemah kataan Arab. Seolah-olah. Itu hebatnya ulama-ulama dahulu, mereka mengarang kitab Jawi dengan menggunakan kaedah nahwu dan saraf. Sebab tu bacaan mereka lengkap, pemahaman mereka sangat lengkap, sangat sempurna. Sebab mereka menggunakan kaedah nahwu dan saraf. Walaupun kitab Jawi, apatah lagi kalau kitab Arab, mereka baca dengan nahwu. Yang kaedah nahwu. Ada oleh, ada akan, ada telah, ada macam-macam. Masya-Allah. Tapi kalau orang yang tak mengaji nahwu saraf, dia akan kata, kitab kuning. Payah kitab kuning ni, banyak dengan ia akannya kan. Ya'ni akannya. Oh payah. Masa zaman dulu ni, zaman klasik dulu ni, dia punya penafsiran dia macam tu kan, dia kata tu. Sebenarnya orang yang bagi penafsiran tu dia tidak mengaji nahwu saraf. Tapi kalau kita ngaji nahwu saraf, kita jumpa kita klasik macam tu, kita kata inilah terjemahan ataupun huraian yang tepat yang mengikut kaedah nahwu saraf. Cuma kita nak kena mengambil masa sedikitlah untuk memahami tentang kaedah tu. Okey. Berapa dua kan? Satu lagi fathah menjadi tanda bagi nasab. Ya. Apa nama tanda nasabnya jalan mana? Alif, rijal, jar. Sekarang ni topik kita adalah fat. Jangan lari topik. Topik kita adalah fathah. Topik kita fathah. Jadi tanda nasab dia adalah fathah. Rija ni adalah keseluruhan sebutan jamak taksir. Rajulun, rajulani, rijal. Rajulun, rajulani, rijal. Itu untuk rafa'. Kalau untuk nasab, rajulun, rajulani, rijalan. Ni. Faham tak? Topik dia adalah fathah. Habis ni. Tak tulis contoh yang ketiga. Ustaz, Ya. ada dua syarat lah kan untuk nasab baris atas ni. Pertama, dia mesti macam ra'ai tu jalan, dia mesti jamak taksir. Yang satu lagi dia mesti maf'ul Ustaz. Kalau bukan maf'ul tak boleh, tak bukan rijalan lah ya. Contoh contoh kalau kita kata ja'a tak boleh kata rijalan Ustaz ya. Dia kena rafa' pula itu sebab dia fa'il. Ja'a rijalun. Maknanya kena dua syarat lah. Satu maf'ul, satu dia jamak taksir. Baru letak. Kalau tak maf'ul tak
Tak boleh kata di jalan lah. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Masih Ustaz. Ya. Yang penting kita tahu kedudukan tu fa'il, kedudukan fa'il ataupun kedudukan maf'ul. Kan dia fa'il ataupun kedudukan maf'ul. Kalau kedudukan fa'il dia akan jadi macam tu je. Ja'a rijalun. Kalau fa'il dia akan jadi ja'a rijalun. Telah datang oleh beberapa orang lelaki. Ja'a rijalun. Dia akan jadi pada rafa'. Ja'a rijalun. Kalau kedudukan maf'ul dia kena ra'aitu rijal. Itu rijalan yang kita bincang tadi. Tulis sikit jadi tu. Dia akan jadi tu. Sebab dia maf'ul. Kalau lihat aku akan berapa lagi. Sebab dia maf'ul. Dia jadi maf'ul. Ini dia jadi fa'il. Masih Ini sama. Selesai yang tu, saya nak selesaikan tanda fathah. Buat dia jadi hitam. Okey. Contoh yang ketiga, fathah menjadi tanda bagi nasab, iaitulah pada apa? Pada isim. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada fi'il mudhari' yang tak berhubung akhirnya sesuatu. Fi'il mudhari' yang tak berhubung akhirnya sesuatu. Daraba boleh tak? Daraba. Dia mesti ada berkaitan nasab lah. Ini masih lagi topik fathah. Okey, jadi kita ambil contoh dia. Lan. Fi'il mudhari' yang tak berhubung apa-apa di akhir dah. Ni tak berhubung. Lan yad. Bila ada lan yang ambil nasab. Bila ambil nasab, kataan depan dia mesti baca dengan nasab. Nasab sini topik fathah. Jadi lan yad riba. Mesti baca ba. Ba ni lah tanda bagi nasab. Ba ni tanda bagi nasab sebab duduk pada fi'il mudhari' yang tak berhubung akhirnya sesuatu. Kau tengok di ujung dia ada tak alif tasniah? Ada tak alif tasniah? Tak ada. Ada tak waw jamak? Tak ada juga. Ada tak iya mu'annas mukhatabah yang kita bincang tadi? Ada tak? Tak ada. Tiga-tiga tak ada. Tak ada alif tasniah, tak ada waw jamak kat sini, tak ada ya mu'annas mukhatabah, tak ada. Yang ada yadriba. Bila yadriba, asal kataan ni sebelum diusik oleh lan, sebelum ada lan ni, asal dia ialah asal dia apa asal dia? Yadribu. Asal dia yadribu. Ni yang asal. Belum diusik apa-apa lagi, yadribu. Bila masuk amil nasab, dia mula nak kena tengok lah. Berubah dia ialah mesti baca dengan la yadriba. Sebab ini fi'il mudhari' yang tak berhubung di akhirnya sesuatu. Apa tak berhubung di akhir sesuatu? Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya mu'annas mukhatabah. Jadilah lan yadriba. Ini tanda bagi nasab. Fathah. Topik fathah. Ustaz, Ya. saya tanya sikit yang tidak berhubung dengan sesuatu tu huruf domer semua Ya, domer. Betul. Sesuatu itu adalah domer. Domer. Domer dia panggil domer. Domer tasniah. Domer tasniah.
Dhamir tasniah yang kedua, dhamir jamak. Dhamir jamak. Dan yang ketiga, dhamir jamak muannas mukhatabah. Tu. Dia tak ada yang tu, dia tak ada. Di hujung dia tak ada dhamir tasniah, tak ada. Di hujung, Terima kasih. di hujung dia tak ada alif. Dia tak ada dhamir jamak, di hujung tak ada waw. Dhamir jamak muannas mukhatabah, di hujung dia tak ada ya. Mana contohnya? Mana contoh perkataan yang mudhari' yang berhubung dengan alif tasniah yang kita bincang tadi apa dia? Ingat tak? Yang surah. Yang surah. Yang surah ni. Lalu yang riba ni, sama lah. Yang riba ni. Sama yadribuna. Dhamir jamak mukhatabah yadribina. Bukan perkataan macam tu. Bukan. Sebab yang saya sebut tu perkataan yang berhubung dengan alif tasniah, dengan waw jamak, yang mukhatabah. Jadi untuk fathah dia mesti dengan perkataan yang tak berhubung. Ni di sini tak ada apa-apa ni. Di sini tak ada. Tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya. Dia yadribu. Dan nasab yadriba. Ya. Apa dia yang bunyi tu? Okey, selesai. Selesai tentang fathah. Ustaz. Ya. Kalau berhubung tu dia jadi apa ya? Dia punya domir kat ujung tu. Dia jadi pelaku ke? Kalau dia berhubung. Tadi kan kita dah bincang ya, kalau berhubung dia masuk dalam bab rafa'. Rafa'. Macam kita bincang tadi. Yang surani, yang surani, lepas tu yang suruna, tansurina yang tadi tu. Itu dia jadi rafa'. Rafa'. Itu okay. tentang fa'il. Okey, terima kasih. Ya, baik sama. Okey, so selesai tentang fathah. Kemudian baru masuk topik yang kedua, alif. Alif menjadi tanda bagi nasab pada isim lima. Kenapa panggil isim lima? Kenapa panggil isim lima? Pasal dia 5. Abuka, Dia akhuka. 5 je. Ya. Dia tak ada 6. Abuka. Jawapan tu 100% tak bagi markah, alhamdulillah. Betul. Jadi soalan Ustaz, kenapa ada 5? Jawapannya kenapa panggil isim 5? Sebab ada 5, betul lah kan? Okey. Apa dia Bala? Abuka. Abuka lagi? Abaka. Lagi? Abika. Okey. Sambung lagi 2. Okey, itu dah bercampur-campur tu. Dah bercampur-campur. Ketika rafa', ketika nasab, ketika khafat dah ada tu. Kan? Yang Abdullah sebut tadi itu ketika rafa'. Abuka rafa' dengan apa tu? Rafa' dengan wow. Di depan kan. Isim 5 rafa' dengan wow. Sebab tu baca dia abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Tapi untuk perbahasan ni yang kita nak bincang ni, alif. Untuk isim 5 kita baca macam mana? Abaka. Untuk isim 5 ketika nasab abaka. Akhuka. Akhaka. Hamaka. Abaka, akhuka, hamaka. Faka. Nampak ya? Faka. Last kali Zamalin. Untuk isim 5 ketika nasab, dia nasab dengan alif. Tanda nasab dia ada alif. Itulah pada isim 5. Ni tanda nasab dia. Alif, alif, alif,
Alif, alif. Abaka maknanya bapa engkau. Akhaka saudara engkau. Hamaka bapa saudara engkau, tak salah Ustaz. Faka mulut engkau. Zamalin yang mempunyai harta. Dekat aba ni dia boleh ubah yang kita bincang rafa' tu jadi abu kan, ingat tak? Abu. Ingat tak? Dia boleh abu. Ketika rafa'. Akha ni dia boleh jadi akhu ketika rafa'. Hamu ketika rafa' boleh hamu. Ini menjadi fu. Yang ni boleh jadi zu. Ini ketika rafa'. Dan isim lima juga ketika khafat dia boleh jadi abi. Abi. Dia boleh jadi akhi. Akhi. Dia boleh jadi hami. Sambungan dah. Dia boleh jadi fi. Sambung dengan ka. Dia boleh jadi zi. Yang ni ketika rafa'. Yang ni ketika khafat. Yang kita bincang sekarang ni ketika Nasab. nasab. Nasab dia dengan alif. Abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Kenapa baca dengan alif? Sebab ketika nasab dengan alif tu tanda dia. Kita boleh buat contoh lah. Buat contoh iaitu ra'aitu. Letaklah apa-apa amil yang nak jadikan nasab. Ra'aitu. Ra'aitu. Apa dia? Ra'aitu apa? Ra'aitu apa? Abaka. Abaka. Okay, macam biasa pembahasan tadi, ra'a ni dia ada Fi'il. dan dia ada fa'il dan dia ada Maf'ul. ini jadi maf'ul. Ini jadi maf'ul. Okey, baru kita letak makna dia. Okey, tadi pada ra'a ni telah. Yang ni oleh, yang ni akan. Cuba letak mana? Telah melihat. Okey, bagi habis. Telah melihat. Telah melihat. Telah melihat oleh aku akan bapa Apa kamu? kamu. Wah, alhamdulillah. Itulah makna dia. Tiba-tiba kita boleh maknakan. Tu. Hasil berkajian kita terperinci itulah. Telah melihat oleh aku akan bapa kamu. Mana kita melihat bapa dia. Begitulah yang lain pun. Ra'aitu akhaka, ra'aitu hamaka, ra'aitu faka. Yang ni zamalin adalah contoh-contoh yang. Zamalin mana? Yang mempunyai harta. Kenapa kena baca dengan apa semua ni? Sebab dia kedudukan dia ketika nasab. Dia ada amil yang menyebabkan dia kena baca nasab. Ni amil ni. Ra'aitu ni sebab ada fi'il fa'il. Bila ada fi'il fa'il kena maf'ul. Kalau contoh rafa' itu tak ada masalah apa kan. Yang kita bincang lah rafa' itu tak ada masalah apa, dia cuma letak amil rafa'nya. Ja'a abuka, dia cuma ada fi'il dengan fa'il. Cuba letak mana? Abuka, apa mana dia? Telah datang akan bapa awak. Tak, jangan akan lagi sebab sini dia cuma ada fi'il dengan fa'il. Bapa awak. Cuba lengkapkan. Awak telah datang lah. Telah datang. Awak telah datang. Bapa kamu. Lagi telah datang apa sekali lagi tak dengar. Oleh bapa kamu. Bapa kamu. Telah datang oleh, dia cuma ada telah dengan oleh. Sebab dia panggil fi'il lazim. Dia tak melibatkan orang lain. Dia cuma fi'il lazim kan telah datang oleh bapa engkau. Dia tak melibatkan maf'ul. Dia cuma ada fi'il fa'il. Jadi terjemahannya telah datang oleh bapa kamu.
Yang ni fi'il mutaaddi. Sebab tu ra'ai tu telah melihat oleh aku akan bapa engkau. Sebab tu dia kena macam tu. Yang ada maf'ul Ustaz. Ya. Kalau tak ada maf'ul panggil apa Ustaz? Oh, tak ada maf'ul. Tak ada maf'ul fi'il fa'il. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dan juga dia adalah fi'il lazim. Fi'il yang tak melibatkan maf'ul fi'il lazim. Dia hanya perbuatan tu kena dekat dia aja. Dia tak melibatkan orang lain. Kalau datang oleh bapa engkau. Yang datang tu bapa engkau. Kalau datang oleh bapa. Itu kajian kita tentang alif. Okey. Ada masa sikit lagi, 10 minit lagi. Okey, 10 minit lagi. Kita tengok. Kalau ada soalan boleh tanya. Oleh bapa engkau. Ada soalan tak? Ustaz boleh ulang sekali lagi tak lazim dengan muta'addi dekat sini ayat ini. Okay, fi'il lazim, fi'il yang tidak perlu kepada maf'ul. Ini fi'il lazim. Dia tak perlu kepada maf'ul. Sebab telah datang oleh bapa engkau, faham lagi? Telah datang oleh bapa engkau, dah faham ayat tu kan? Maksudnya dia tak perlu kepada maf'ul. Kalau yang ni fi'il muta'addi, telah lihatlah oleh aku. Telah lihat oleh aku. Lihat apa tu? Tentu nak kena tahu benda yang dilihat. Sesuatu yang dilihat, telah lihat oleh aku, akan bapa engkau, lihat bapa engkau. Jadi ini panggil fi'il muta'addi. Sebab dia perlu kepada maf'ul, perlu kepada yang terkena perbuatan tu, iaitu perbuatan lihat tu kena dekat apa? Kena pada bapa. Kita lihat bapa. Sebab tu fi'il muta'addi, Fi'il lazim dia hanya terhenti dekat fa'il saja. Terima kasih Ustaz, faham. Sama. Jadi dalam bab fi'il ni kita kena tahulah. Bila sebut perkataan fi'il, kita tahu perkataan ni dia perlu kepada maf'ul ataupun tak perlu. Macam perkataan makan bahasa Arab itu mesti muta'addi. Makan apa? Makan nasi ke, makan buah ke, dia perlu muta'addi. Kalau berjalan, berjalan tu lazim. Berjalan tu lazim sebab terkena pada diri sendiri berjalan. Duduk tu lazim. Kadang-kadang boleh berubah jadi muta'addi juga yang lazim tu okey. Dia adalah perkataan-perkataan yang tertentu yang boleh berubah kepada lazim. Macam duduk, mungkin peringkat awal kita kata yang duduk tu diri dia yang duduk, tapi kalau kita nak sebut duduk atas kerusi, tu dia boleh berubah kepada muta'addi. Semua tu perlu ada kemahiran kita untuk mengetahui bagaimana maksud yang sepatutnya kita letak pada ayat tersebut. Lagi soalan lain? Okey, yang terakhir pada pagi ni kita ambil kasrah lah. Alif dah habis. Kasrah. Yang terakhir adalah kasrah. Kasrah menjadi tanda bagi nasab, iaitulah pada jamak muannas salim. Pada jamak muannas salim. Contoh dia ialah seperti ra'aitul muslimati. Ini untuk kasrah pula. Ra'aitu muslima. Ra'aitul muslimati. Jadi baca dengan ti sebab ini adalah kedudukan maf'ul. Kedudukan maf'ul. Cuba terjemah. Macam tadi. Ra'a sebagai apa? Ra'a? Fi'il. Tu sebagai
Banyak. Fa'il. Muslimati sebagai maf. Umbi. Dah dapat dah kedudukan dia. Fi'il mesti terjemah telah. Fa'il telah terjemah oleh. Maf'ul terjemah akan. Okey. Ra'a mana apa? Telah melihat oleh Telah lihat oleh aku akan akan. Muslimat ni sebagai jamak muannas salim akan Dua orang muslimah. Ramai apa? muslimah. Dua orang muslimah. Dua orang. Ini beberapa Ramai, orang ramai. muslimah. jamak muannas. Ramai Ah. muslimah. Orang. Jadi terjemah dia, telah lihat oleh aku akan beberapa orang Orang perempuan yang Muslim. Muslim. perempuan yang Islam. Perempuan yang Islam. Oh, Muslim. In English is Muslim. Muslim itu Orang Muslim Islam. itu kita beri maksud yang umum. Bila sebut Muslim termasuk lelaki dan termasuk perempuan. Kalau tuan-tuan dengar pagi tadi Ustaz Hurai tu, perkataan Arab ni kalau sebut Muslim itu termasuk kita maksudkan kepada lelaki dan juga perempuan. Muslimun atau Satu lelaki. Muslimin atau Muslimun, kalau kita nak maksudkan pada orang Islam, itu juga termasuk Islam lelaki dan Islam perempuan. Tapi kalau kita nak fokus sekalian perempuan yang Islam, kita guna Muslimat. Muslimat. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Muslimat. Okey, barulah kita kaji. Telah lihat oleh aku akan beberapa orang perempuan yang Islam. Jadi di sini jadi maf'ul. Sebab apa maf'ul? Sebab dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika nasab dengan kasrah. Jamak muannas salim ketika nasab dengan kasrah. Ingat tu. Sebab tu baca ra'aitul muslimati. Jangan baca ra'aitul muslimatin. Walaupun di dari segi nahwu kasrah juga, tapi oleh kerana ada alif lam, dia tak boleh berkumpul dua tanda. Dia kena salah satu. Kalau nak butin, kena buang alif lam. Ra'aitu muslimatin boleh. Tapi kalau nak letak tin, nak letak ti, barulah muslimati. Telah lihat oleh aku akan beberapa orang perempuan yang Islam. Jadi kajian kita hari ini terhenti pada kasrah menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannas salim. Ini nama dia jamak muannas salim. Jamak muannas. Kenapa panggil jamak muannas salim? Untuk ingat apa yang saya sebut dulu? Jamak mana banyak, muannas mana perempuan, salim mana yang sejahtera. Sejahtera tu maksud sejahtera apa tu? Kita buang dia tak mengubah makna. Nasib baik, betul jawapan tu. Ustaz ingatkan nak terjemah yang sihat-sihat tak? Yang cantik-cantik. Bukan maksud yang tu. Maksudnya ialah yang sejahtera ni maksudnya dia sejahtera daripada perkataan mufrad dia. Kalau kita buang tanda-tanda dia, dia masih kukuh lagi perkataan asal. Contohnya kalau kita buang alif ta, kita buang alif dan ta, dia kekal perkataan asal. Muslim. Kan? Muslim. Muslim ada makna Muslim. Maknanya orang Islam. Jadi kalau kita nak jadikan jamak muannas salim, kita tambah alif dan ta. So maknanya perkataan mufrad dia tak tergugat. Muslim. Tak tergugat. Muslim. Itu maksudnya jamak muannas salim. Perkataan maksud banyak perempuan salim yang sejahtera daripada perkataan mufrad. Dia tak tergugat perkataan asalnya. Kemudian nak jadikan jamak muannas salim ada alif dan ta. Jadi jamak muannas salim. Dan last sekali kalau jamak muzakkar salim sama juga muslimuna, samalah juga muslimuna ataupun muslimina. Ini panggil jamak apa? Jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Ini jamak muzakkar salim, ini pun jamak muzakkar salim. Sama juga sebut salim dan sejahtera daripada perkataan asal. Kalau buang ya dengan nun jadi perkataan apa? Muslim. Buang dengan nun jadi Muslim. Tapi kalau kita nak jadikan jamak, kita boleh tambah ya dengan nun, tambah wa dengan nun.
Mana tu jamak muzakkar salim. Kenapa min, kenapa mun, itu dia ada kaitan dia. Dia ada amil dia. Sebab tu baca muslimin, sebab tu baca muslimun ada kaitan perbahasan di depan dia tu. Wallahu a'lam. Okay, soalan last kalau ada. Last. Ustaz, Ya. yang nak kenal muannas salim tu, dia bukan perempuan aja, macam perkataan itu pun perkataan perempuan kan, macam contoh Ustaz bagi dalam nota lepas, Az-Zahrati. Az-Zahrati tu bunga-bunga. Jadi bunga-bunga tu ibaratnya perempuan lah macam tu Ustaz. Okey. Bila sebut jamak muannas salim, tak semestinya merujuk kepada perkara tu perempuan, dari segi perempuan jantina, lelaki, perempuan ni perempuan yang kita masukkan kan. Tapi kalau perkataan itu perkataan muannas kan. Macam bunga, mana ada bunga perempuan, bunga bukan kan? Maksudnya itu perkataan muannas, jamak muannas. Kalau perbahasan itu berkaitan dengan perempuan, kebetulan kalimah perempuan, itu memang kebetulan kan. Yang kita masukkan perempuan. Kalimah apa? Kalimah jamak apa tadi? Jamak muannas kan? Kebetulan. Ada juga perkataan yang benda, nama-nama benda, nama-nama apa, tapi takkan nak kata benda tu perempuan. Dia cuma kalimah tu kalimah muannas. Kalimah muannas. Ya, kalimah muannas. Jadi tidak menjadi persoalan sama ada kalimah tu kalimah muannas ataupun merujuk pada perempuan betul-betul. Tak masalah. Ustaz, nak tanya Ustaz, benda yang Ustaz kata benda-benda yang kita classify itu sebagai benda dan ni dia terbahagi dalam bahasa Arab ni ada bahagi macam lelaki dan perempuan, Kamaria dan Samsiah tu ada tak? Benda-benda memang dia terbahagi, dia memang ada muzakkar, ada muannas kan. Kita senang je, bahasa kita senang je kan. Lelaki lah. Yang kalau bahasa Arab ni dia campur dengan benda-benda pun ada Ustaz. Dia campur, kalau benda-benda pun tengoklah, kalau kita nak makna mufrad, dia jadi muzakkar, mufrad muzakkar. Kalau kita nak ni makna perempuan, jadi muannas, mufrad muannas. Kalau nak dua, dia jadi muzakkar, apa ni? Tasniah muzakkar. Kalau perempuan, tasniah apa ni? Tasniah muannas. Dia macam tu. Ada petua tak nak tahu tak tu semua? Tengok tanda-tanda. Kalau tanwin saja di ujung itu mufrad. Kan? Kalau ada berubah jadi ada alif tengah kan? Macam jannatani, dua syurga kan? Jannatun, satu syurga. Jannatani, dua syurga. Jannat itu beberapa syurga. Baitun. Jannah tu lelaki ke perempuan Ustaz? Itu maknanya merujuk pada muannas sebab ta marbutah. Asalkan ada ta marbutah dia muannas. Salah satu petua yang bila kita tahu muannas ke muzakkar, di ujung dia ada ta marbutah, itu confirm muannas. Itu yang tak tahu tu, nak tahu petua, nak kenal. Ya. Perkataan dia cuma kalimah tu kalimah muannas. Macam baqaratun. Baqaratun tu kalimah apa? Perempuan. Takkan lelaki. Nak kata lembu perempuan. Betina tak? Betina tak? Lembu betina. Tapi kalau lembu lelaki, baqarah juga. Lembu jantan pun baqarah, lembu betina pun baqarah. Fokus kita kepada kalimah muannas, bukan fokus kita jantan ke betina, bukan. Lembu tetap baqarah. Cuma yang kita fokus adalah kalimah tu kalimah muannas. Baqaratun muannas. Dajajatun kalimah muannas. Zahratun muannas. Baitun ada tu tapi ta asal. Itu ta asal itu bukan muannas, itu kalimah asal baitun. Yang ada ta marbuthah ta bulat itulah dipanggil muannas. Kalau ta asal itu bukan muannas. Yang baitun itu bukan muannas. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Jadi sekadar itulah pembahasan kita pada pagi ini. Esok kita sambung lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Boleh sekadar tu? Boleh Ustaz. Terima kasih.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Itu Haji Roha ada sebut nama contoh hari Ahad tu elok contoh-contoh dari Al-Quran. Hari ini teori, Okey. esok contoh dari Al-Quran. Jadi Okey. membantu Ustaz kalau kita ambil contoh dari Al-Quran. Kalau Okey. kita Zaidun tak Zaidan ni tak, kalau ada contoh Quran boleh kita aplikasi dia. Kalau boleh lagi membantu Ustaz. Macam mana pendapat majoriti? Setuju Ustaz. Setuju. Kita ikut je. Tapi ulangan belum habis lagi Ustaz. Ulangan belum habis lagi. Oh, okeylah. Kalau tuan-tuan perasan, Ustaz punya strategi Ustaz ada sistem Ustaz sendiri kalau perasan lah. Tapi sekarang ni dah berlapis-lapis Ustaz dah undur berapa kali reverse ni. Saya ingat setahun bulan dah habiskan ulangan Ustaz baru Sebenarnya Sebenarnya Ustaz nak meraihkan keperluan tuan-tuan. Ustaz reverse tahu berapa kali reverse Ustaz dah tahu. Sebenarnya Ustaz punya target, kalau tuan-tuan faham cara perjalanan kelas Ustaz ni, Ustaz nak tebas yang pokok besar-besar dulu sampai di ujung dulu. Kan? Betul. Ustaz nak ambil sampai naat, tauqid, badal, mafudh, semua habis semua, Ustaz akan undur balik secara rinci. Tebas pula pokok-pokok yang baru tumbuh yang besar tu, tebas habis semua, undur balik. Tak rasa itu lebih berkesan. Tapi kalau dah sampai tengah, undur balik sampai tengah, Ustaz tak tahu bila sampai ujung. Okey, kita pulang pada Ustaz lah ya. Ustaz yang tahu. Tapi tak apa. Yang dah undur kita undur dulu. Kemudian yang tuan-tuan kata nak meraihkan kalimah Quran tu, mungkin tak selit sikit-sikit lah. Okey, selit-selit lah Ustaz. Selit sikit lah supaya bagus Ustaz. Selit sikit Ustaz. Sikit-sikit sebab Ustaz tahu tuan-tuan Uban dah tak sabar-sabar nak faham makna Quran. Betul tak? Kita memang Ustaz tak sabar-sabar nak faham sabar-sabar nak sebab faham kita Al-Quran. takut. Mungkin ujung-ujung kelas Ustaz boleh kita apa kan? Kita syusulkan 2-3 ayat lah. Okey, baik. Ujung-ujung kelas tu. Ujung-ujung kelas. Tapi tak apa, insya-Allah kita buat juga apa yang tuan-tuan sebut tu. Tapi tentang ulang kaji tetap kena ada ulang kaji juga sebab itu antara proses untuk kita ingat kembali kalau tidak lupa kan. Bolehlah Ustaz raihkan permintaan tu, maknanya kita akan kaji tentang ayat Quran berkaitan dengan tajuk yang kita bincang-bincang ni, insya-Allah. Dia ada kaitan ni. Boleh ya? Boleh. Insya-Allah. Terima kasih. 1-2 ayat je lah. 1-2 ayat. Betul. ayat. 1-2 ayat cukup Ustaz. Ya, baik. Jadi berfatah Arab Ustaz tu dulu, qalilan fasara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Gunung lah. Jadi gunung. Tak target bukit dia gunung terus. Okeylah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah, pintu hati ahli-ahli yang mengaji bahasa Arab ini ya Allah. Kau terangkanlah hati kami semua ya Allah, terangkanlah hati kami semua ya Allah, agar kami dapat memahami Al-Quran kalam suci-Mu ya Allah. Ya Allah, bantukanlah kami ya Allah, terangkanlah hati kami ya Allah, terangkanlah hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudahlah. Kata selesailah kita punya bab. Jadi kita setuju dengan semua ustaz lah. InsyaAllah. Ustaz punya strategi lah kita ikutlah ya. Ikutlah. Tak ada apa. Senanglah. Kita ikut ustaz senang. Tak, dia dah setuju nak bagi 2-3 ayat, okeylah. 1-2 ayat, bukan 2-3, 1-2 ayat. Cukup. Ustaz nak tebas pokok yang besar-besar dulu. Lepas tu Ustaz nak tebaskan pokok kecil-kecil. Lepas tu baru kita nak pergi baca Quran. Yelah, nak kuatkan